Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan terus sambung mata pelajaran Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi dalam pelajaran yang ke-8 di bawah tajuk Mabadi' Ilmi Rasm Al-Uthmani. Dan kita dah tengok 6 tajuk kecil bawah tu. Kita dah tengok semua dah, ta'rif, pengarang dia, tajuk dia, hukum, tu istimdad dan masail. Okey. Jadi hari ni kita tengok yang terakhir. Okey, fawaidu ilmi rasm al-Uthmani. Faedah-faedah ilmu rasam Uthmani. Kita tengok yang pertama, al-mutabaqatul lafziyyatu lil qari. Iaitu bertepatan dengan bacaan riwayat. Bertepatan dengan bacaan riwayat. Macam mana yang dikatakan dengan bertepatan dengan bacaan riwayat tu? Contoh dekat sini, Ibadur Rahman. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, mushaf dulu dia tak ada baris, dia tak ada titik dan dia tak ada hamzah. Jadi kalau pelajar-pelajar bayangkan buang titik, buang baris, tu dia jadi apa? Dia akan jadi ain, kemudian ada rumah situ, kemudian huruf dal. Yang mana dekat perkataan ni dia ada dua qiraat. Ibadur Rahman, lagi satu Indar Rahman. Jadi boleh baca. Jadi bila kita buang baris dan buang titik tu, boleh baca kedua-dua riwayat, kedua-dua qiraat. Ibadur Rahman dan Indar Rahman. Sama juga macam Maliki dengan Maliki. Yang mana perkataan Maliki dalam surah Al-Fatihah tidak ditulis alif. Jadi dekat situ boleh baca kedua-dua riwayat, Maliki dan Maliki. Itu yang dinamakan Rasam Uthmani ni, dia bertepatan dengan bacaan riwayat, bacaan qiraat. Bacaan qiraat. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, al-mutaba'atul khattiyatu lil katib. Mengikut penulis wahyu. Mengikut penulisan penulis wahyu. Contoh. Okey, at-tabut. Dekat sini dia ada kisah dia. Yang mana pada ketika Zaid bin Thabit dan beberapa orang yang ditugaskan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk salin daripada mushaf Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila sampai kat perkataan ni, penulis wahyu ni diorang khilaf. Nak tulis dengan ta ataupun nak tulis dengan ha. Jadi Zaid bin Thabit kata tulis dengan ha. Baki lagi penulis daripada Quraisy, dia kata tulis dengan ta. Khilaf. Dan kemungkinan pada mushaf Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tu ada dua-dua tulisan. Pada mushaf yang disalin tu ada dua-dua tulisan, ada dengan ta dan ada dengan ha. Jadi dia orang khilaf lah itu, nak tulis dengan ta ataupun ha. Jadi dia bawa pergi jumpa Sayyidina Uthman. Pergi jumpa Sayyidina Uthman kata tulis dengan ta. Ni salah satu contoh yang mana perkataan-perkataan ataupun lafaz-lafaz yang tertentu di dalam mushaf ni, dalam Al-Quran, dalam mushaf Rasam Uthmani ni ditulis mengikut tulisan penulis wahyu yang asal. Maksudnya para sahabat dulu dia tulis dah asal macam tu. Ataupun tulisan
orang Quraisy masa tu ditulis macam tu, jadi orang yang terkemudian ikut dia. Sama juga macam tulisan as-salah, az-zakah, ulama, syufa'a, ada dalam Quran yang ditulis dengan ada mushaf yang ditulis dengan waw. Jadi perkataan-perkataan tertentu yang ditulis dengan tulisan yang tertentu ni, sebab apa dia ikut penulis asal. Memang asalnya ada ditulis macam tu. Jadi kita ikut dia. Contoh juga Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ditulis tanpa ya. Memanglah salah satu faedahnya salah satu sebabnya untuk mengikut bacaan qiraat. Dan salah satunya juga sebab apa? Sebab tulisan penulis wahyu pada zaman tu, para sahabat memang ditulis macam tu. Jadi orang yang kemudian dia ikut je. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ifadatul ma'anil mukhtalifah. Okey. Memahami makna yang berbeza. Contoh dekat sini. Okey, perkataan aman. Perkataan aman ditulis dengan dua cara. Pertama dengan bersambung dan yang kedua dengan berpisah. Yang mana kedua-dua penulisan ni ada makna yang berbeza. Aman yang ditulis dengan berpisah ni membawa maksud bal. Ini ulama dia tafsirkan aman yang ditulis dengan berpisah membawa maksud bal. Okey, dia berbeza dengan maksud aman yang ditulis dengan bersambung. Okey. Okey, itu yang ketiga. Okey, seterusnya yang keempat. Tamyizu anwa'il mukhalafah. Okey, tamyizu anwa'il mukhalafatil mughtafarah min ghairiha. Tamyizu anwa'il mukhalafatil mughtafarati min ghairiha. Membezakan jenis-jenis mukhalafah mughtafarah dengan ghairi mughtafarah. Okey. Macam mana yang dikatakan membezakan jenis-jenis mukhalafah mughtafarah dengan mukhalafah ghairu mughtafarah. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, mukhalafah mughtafarah. Mukhalafah mughtafarah ni ataupun khilaf mughhtafar ni adalah satu perkataan ataupun perkataan-perkataan yang tertentu yang mempunyai dua tulisan. Contoh dekat sini ar-rih dan ar-riyah. Ar-rih dan ar-riyah. Satu perkataan dia ada dua tulisan dan salah satu daripada dua perkataan ini boleh membawa dua bacaan. Contoh perkataan ar-rih yang dihazafkan alif boleh juga dibaca dengan qiraat yang baca dengan isbat alif. Ar-rih dan ar-riyah. Sama juga macam maliki. Tu mukhalafah mughtafarah lah tu. Perkataan maliki ditulis dengan tanpa alif dan boleh membawa dua bacaan dengan hazaf dan dengan isbat. Tu maksudnya satu tulisan yang boleh bawa dua bacaan. Sama juga macam as-sirat pun mukhalafah mughtafarah juga. As-sirat ditulis dengan sad. Boleh dibaca dengan sin, iaitu huruf yang asal, dan boleh juga dibaca dengan ishmam, dengan secara ihtimal. Okey. Kemudian ghairu mughtafarah pula, mukhalafah ghairu mughtafarah, contoh dia wa wassa dengan wa awsa, iaitu satu perkataan ataupun perkataan yang tertentu yang ditulis dengan dua tulisan. Satu perkataan tertentu yang ditulis dengan dua tulisan
Dan setiap satu dengan bacaan yang tertentu. Dia tak boleh, macam tadi, satu tulisan boleh bawa dua bacaan. Kan? Ini satu perkataan ataupun perkataan yang tertentu yang mempunyai dua tulisan dan setiap tulisan ada bacaan tertentu. Contoh ni wawassa dengan wa'ausa. Yang mana mushaf kita tulis dengan wawassa. Tapi mushaf Syam dengan mushaf Madinah dia tulis wa'ausa sebab orang Syam dengan orang Madinah dia baca wa'ausa. Jadi mushaf dia tulis wa'ausa. Okey. Okey. Jadi faham Jadi salah satu faedah ilmu rasam Uthmani ini boleh membezakan jenis-jenis ataupun pelbagai mukhalafah mu'tafarah dan mukhalafah ghairu mu'tafarah. Mukhalafah mu'tafarah apa dia? Perkataan yang tertentu, perkataan-perkataan yang tertentu yang mempunyai dua tulisan yang mana salah satunya boleh bawa dua qiraat. Okey, yang boleh bawa dua qiraat. Contoh Ar-Rih, Maliki, As-Sirat, dua qiraat ataupun lebih. Contoh As-Sirat lebih satu tulisan tapi boleh bawa tiga qiraat dekat situ. Ar-Rih, hazaf alif boleh bawa dua qiraat, Ar-Rih dan Ar-Riyah. Maliki, dia hazaf alif boleh bawa dua qiraat, Maliki dan Maliki. Khilaf ghairu mu'tafarah pula, perkataan-perkataan yang tertentu yang mempunyai dua tulisan dan setiap satu dengan bacaan yang tertentu sahaja. Dia ada dua tulisan. Setiap satu tu dia ada bacaan yang tersendiri. Contoh perkataan yang ditulis wawassa memang dibaca dengan wawassa. Tak boleh baca dengan wa'ausa. Sebab contoh mushaf Kufah dia tulis dengan wawassa. Jadi orang Kufah tak boleh baca dengan wa'ausa. Kalau baca dengan wa'ausa maka dia akan jadi bertentangan dengan penulisan mushaf. Okay. Sama juga. Jadi orang Syam dan orang Madinah mushaf dia tulis dengan wa'ausa sebab dia orang baca dengan wa'ausa. Okey. Okey, faham Kalau tak jelas, kalau kurang faham boleh rujuk balik guru masing-masing Okay, kemudian yang kelima, ad-dalalatu ala ba'dil ma'anil khafiyyah. Memahami sebahagian makna-makna yang tersirat. Macam mana yang dikatakan penulisan Uthmani ini membawa makna yang tersirat. Contoh sini bi'aidin. Bi'aidin, aidin ni tangan. Tapi untuk perkataan yang ni ditulis, perkataan ni satu je. Dalam Quran ditulis dengan dua ya. Sebab apa? Sebab dia mempunyai makna yang tersirat. Sebab apa? Aidin kat sini bukan maksud tangan. Tapi adalah kekuasaan Allah, keagungan Allah. Kehebatan Allah. Jadi ditulis, dia nak highlightkan perkataan tu. Dia nak highlightkan perkataan tu bahawa perkataan ni bukannya membawa maksud bukan membawa maksud yang biasa. Ada maksud yang tersurat. Ada maksud yang tersirat. Jadi dia highlightkan perkataan ni dengan tulisan yang berbeza. Okey. Okey. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ad-dalalatu ala aslil harakah. Memahami asal baris. Macam mana kata asal, memahami asal baris? Contoh sini. Naba'il mursalin. Selepas hamzah ada ya. Tapi ya tu tak pakai. Dan terkeluar juga daripada kaedah penulisan kiasi. Penulisan biasa. Sebab baris bawah je lah kan. Tak perlu ada ya. Kalau ada ya dia jadi panjang pula kan. Tapi ni ya tu tak pakai tapi ditulis. Ya tu kita tak sebut tapi ditulis. Dia nak beritahu sebab apa? Sebab ya ni dia nak menunjukkan baris bagi hamzah.
Macam saya cakap tadi, asal penulisan mushaf ni, dia tak ada titik, dia tak ada baris, dia tak ada hamzah. Jadi kalau pelajar buang semua titik, baris dan hamzah ni, dia akan jadi apa? Dia akan ada dua rumah, alif, kemudian ya. Ada rumah, alif, kemudian ya. Tapi Arab dia boleh baca lah orang Arab. Cumanya nak bagi tahu alif tu dia bagi bawah. Naba'il mursalin. Dia nak bagi tahu huruf ya situ. Tujuan letak huruf ya situ adalah nak bagi tahu bahawa hamzah itu adalah baris bawah. Sama juga macam yang sebelum ni kita cerita ulaika dan ilaika. Ulaika dan ilaika. Kenapa dekat ulaika tu ada waw, dia nak bezakan dengan ilaika. Sebab kalau buang baris, buang titik, ejaan ulaika dengan ilaika sama. Buang hamzah, buang titik, buang baris. Dia akan sama. Alif, lam ada rumah, kaf. Okay. Tapi diletakkan waw tu sebab nak bezakan ulaika dan ilaika. Nak bagi tahu alif kat depan tu dia dhammah. Tapi itu kaedah penulisan biasa. Ni kita khusus pada penulisan Uthmani. Pun sama juga. Ada tulisan-tulisan yang tertentu yang terkeluar daripada kaedah. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu dekat situ baris yang sebenar, baris asal adalah baris bawah. Contoh lain juga macam sa'urikum. Sa'urikum sin alif waw. Sin alif waw ra ya. Kan? Waw tu tak pakai. Tapi sebab apa ada waw tu, dia nak bagi tahu alif tu ataupun hamzah tu adalah dhammah. Sa'urikum. Okey. Ini adalah enam faedah-faedah ilmu resam Uthmani. Okay. Harap-harap pelajar boleh dapat dan faham. Jika ada persoalan ataupun kurang jelas, boleh rujuk pada guru halaqah masing-masing. Okay. Okey, selesai tajuk yang terakhir. Fawaid ilmi rasmil Uthmani. Jadi kita akan sambung pula selepas ni, kita akan masuk pelajaran yang baru dan tajuk yang baru, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.